Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam satu lagi video. Hari ini kita akan belajar tentang pelarasan penyerta kewangan, terutamanya pelarasan penyerta kewangan melibatkan tunggal dan juga untuk perkongsian. Cikgu akan terangkan pelarasan-pelarasan wajib untuk tajuk ini satu persatu secara terperinci. Yang pertama kita akan lihat contoh satu, iaitu tentang pelarasan inventory akhir. Kita lihat contoh di hadapan. Tempoh perakaunan perniagaan berakhir pada 31 Disember 2020. Maklumat tambahan inventory ini ada beberapa jenis. Yang paling mudah contohnya seperti yang pertama ni. Disebutkan di sini, inventory pada 31 Disember 2020 adalah RM23,600. Jadi hanya ada satu angka sahaja yang diberikan. Contoh yang kedua, mungkin ayat yang begini. Inventory pada 31 Disember 2020 adalah dinilaikan RM23,600 pada harga kos dan RM25,700 pada harga pasaran. Jadi di sini diberikan kepada kamu dua nilai, iaitu yang pertama RM23,600 dan yang kedua RM25,700. Jadi kalau diberikan dua angka, kita perlu memilih nilai yang terendah sebagai nilai inventory akhir kita. Jadi kita akan ambil RM23,600 dan kita akan abaikan angka RM25,700. Itu bentuk yang kedua ayat tentang inventory akhir. Contoh yang ketiga, dibagi kat kita jadual macam ni. Inventory pada 31 Disember 2020 dinilaikan seperti berikut. Dia bagi kita kad inventory 1, 2 dan 3 dan harga kos dan harga pasaran untuk setiap satu kad inventory tersebut. Jadi konsep yang sama, kamu tetap perlu pilih nilai yang terendah, cuma kita kena tengok satu per satu. Jadi untuk kad inventory 1, kita compare, kita bandingkan 11,500, 10,200. Jadi yang ni kita akan ambil 10,200. Untuk kad inventory 2, 5,900 dengan 5,500, kita akan pilih 5,500. Dan kad inventory yang ketiga kita tengok 7,900 dan juga 8,300. Jadi kita ambil RM7,900. Jadi akhir sekali kamu perlu membuat penjumlahan. 10,200 kita akan tambah dengan 5,500 dan juga tambah dengan 7,900. Jadi kita akan dapat nilainya adalah RM23,600. Ataupun yang keempat, hampir sama dengan yang ketiga, cuma cara dia susun jadual tersebut yang berbeza. Diberikan kepada kita inventory pada 31 Disember, tapi di sini yang lajurnya adalah kad inventory, yang barisnya adalah harga kos ataupun harga pasaran. Jadi langkah yang sama, kita kena tengok kad inventory 1, kita ambil nilai yang terendah. Kad inventory 2 juga kita ambil nilai yang terendah dan kad inventory 3 juga kita ambil nilai yang terendah. Jadi kalau kita jumlahkan, kita akan dapat samalah RM23,600. Jadi bagaimana kamu nak masukkan dalam penyata kewangan? Jadi yang pertama sekali dalam akaun perdagangan dan untung rugi, ini bahagian akaun perdagangan lah. Kita akan ambil nilai RM23,600 sebagai angka untuk inventory akhir kita. Begitu juga dalam penyata kedudukan kewangan, di bawah aset semasa kita akan masukkan item inventory akhir dengan nilai kita adalah RM23,600. Itu cara untuk kamu mengenal pasti angka untuk pelarasan inventory akhir. Pelarasan yang berikutnya, contoh 2, pelarasan berkenaan dengan belanja belum bayar. Yang pertama sekali kita tengok, kita diberikan petikan imbangan duga. Dalam imbangan duga kita ada item insurance, kadar bayaran, komisen dan sewa. Di sini cikgu bagi maklumat tambahan tentang satu perkara yang sama tapi diolah dalam pelbagai bentuk ayat yang berbeza. Contoh yang pertama di sini, kita ada ayat yang kita kata ayat direct lah. Maklumat tambahan dia kata sini, kadar bayaran belum bayar RM500. Yang pertama sekali, kamu kena lihat item manakah yang akan menerima pelarasan. Jadi itu kita akan warnakan di imbangan duga.
Yang akan menerima pelarasan adalah kadar bayaran. Di kadar bayaran belum bayar, ingat semula pelarasannya adalah kita akan tambahkan dengan angka di imbangan duga. Jadi angka kadar bayaran 1,500 kita akan tambah dengan RM500 dan kadar bayaran belum bayar ni akan menjadi liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Itu ayat yang paling simple, dia bagi ayat direct lah. Kadar bayaran belum bayar RM500 dia terus sebut. Okay, ayat yang kedua mungkin dia sebut begini, bil elektrik bulan Disember 2020 sebanyak RM500 belum dijelaskan. Jadi kata kunci di hujung ni lah, belum dijelaskan ni juga sama maksud dengan belum bayar. Dan di sini disebut bulannya. Bulan Disember 2020 masih lagi termasuk dalam tempoh perakaunan semasa. Jadi ayat yang kedua tu pun samalah, memberi maksud berlakunya kadar bayaran belum bayar sebanyak RM500 untuk bulan tahun semasa bulan Disember. Okay, ayat yang ketiga contohlah, mungkin dia bagi macam ni. Bil elektrik bulan Disember 2020 menunjukkan charge bulan semasa 280, yang ni charge bulan Disember. Di dalam bil juga tercatat tunggakan. Okay, apa maksud tunggakan? Tunggakan ni maksudnya kita belum bayarlah. Dia kata ada tunggakan dalam bil yang sama untuk bulan November 2020 sebanyak RM220. Dan bil ini, bil keseluruhan ni belum lagi dijelaskan. Jadi di sini pun membawa maksud berlakunya kadar bayaran belum bayar. Jadi jumlahnya berapa? Kita kena ambil lah. Charge bulan semasa 280. Kita kena tambah dengan tunggakan yang bulan Disember 220 sebab November dan Disember tu kedua-duanya dalam tahun semasa. Jadi jumlah kedua-duanya adalah RM500. Itu contoh-contoh ayat yang mungkin membawa maksud belanja belum bayar yang diolah supaya yang paling mudah ke bentuk yang agak tinggi kebat, aras kebatnya. Jadi dalam jawapan kita nak masukkan macam mana? Yang pertama sekali kita masukkan dalam, kita lihat akaun untung rugi. Kita masukkan kadar bayaran lah yang imbangan duga ni ke dalam bahagian belanja. Okay, kadar bayaran 1,500 tambah dengan 500. Kita akan dapat angkanya sekarang menjadi RM2,000 untuk belanja kadar bayaran. Dan di dalam penyata kedudukan kewangan, item yang terlibat dengan pelarasan ini iaitu kadar bayaran belum bayar dimasukkan di bawah liability semasa. Dimasukkan item dulu. Kadar bayaran belum bayar itu sebanyak RM500. Okey, berkenaan dengan belanja-belanja yang lain, insurans, komisen dan sewa. Insurans ni belanja. Komisen ni hasil, sewa tu hasil. Untuk yang lain-lain kita masukkan tanpa ada sebarang pelarasan. Jadi contohnya macam ni lah. Kita masukkan yang lain ni, saya gunakan pen biru nak bagi bezakan. Okay, kita ada belanja insurans, kita masukkan insurans. Angka soalan 3,500. Lepas tu kita ada komisen hasil, masukkan di bawah hasil. Komisen 1,100 dan juga sewa sebanyak RM4,000. Jadi yang ada pelarasan di sini adalah angka untuk kadar bayaran. Okay, itu contoh yang pertama untuk belanja-belanja ekonominal, itu belanja belum bayar. Contoh 3, belanja prabayar. Okay, ini adalah contoh yang kedua untuk pelarasan melibatkan akaun nominal. Petikan imbangan duga pada 31 Disember 2020 ada 4 item. Insurans, kadar bayaran tu belanja, dua-dua tu belanja. Komisen dengan sewa tu hasil sebab angkanya berbaki sebelah kredit. Kita lihat maklumat tambahan yang pertama, yang paling simple, yang paling direct. Insurans prabayar RM300. Jadi belanja asalnya adalah insurans. Jadi dalam imbangan duga yang akan menerima pelarasan adalah item insurans. Jadi kita warnakan item insurans. Kemudian kamu ingat semula, apakah pelarasan untuk item prabayar? Prabayar bermaksud belanja tahun akan datang. Jadi kita kena tolak di dalam dengan angka dalam imbangan
juga. Jadi RM3,600 kamu akan tolak dengan RM300. Itu pelarasan untuk item belanja. Dan untuk item insurans prabayar itu sendiri, ini adalah aset semasa yang kita akan catat dalam penyata kedudukan kewangan. Itu ayat yang pertama, ayat yang paling mudah. Terus dia bagi tahu ada insurans prabayar sebanyak RM300. Okay, ayat yang kedua mungkin dia sebut macam ni. Bayaran insurans, maksudnya yang dalam ilmu negara tu lah, RM3,600 tu, termasuk RM300 untuk bulan Januari 2021. Contoh kita ni, dia tamat pada 31 Disember 2020. Jadi tahun 2021 bulan Januari ni sudah pun melebihi. Okay, dia sudah pun lebih daripada tempoh tahun semasa. Jadi sini kita akan lihat dia adalah sebagai prabayar. Jadi dia kena pasti melalui bulan yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Ataupun contoh ayat yang ketiga disebut begini. Bayaran insurans adalah untuk tempoh setahun bermula 1 Februari 2020. Untuk tempoh setahun bermaksud untuk 12 bulan. Angka insurans RM3,600 tu untuk 12 bulan. Dan bermula pada 1 Februari 2020. Jadi kalau kita lihat garis masa di sini, dia bermula pada 1 Februari 2020. Di Februari 2020, 12 bulan, dia akan tamat pada 31 Januari 2021. Sedangkan tarikh akhir tempoh perakuan soalan adalah pada 31 Disember 2020. Jadi yang masuk dalam tahun tempoh semasa yang cikgu lorekkan di sini, dan yang lebih di belakang tu, yang cikgu lorekkan warna biru ni, yang maksudnya ni adalah yang disebut sebagai prabayar. Jadi kita ada prabayar selama 1 bulan. Jadi kamu kena buat sedikit pengiraan lah. Okay, 3,600. Kita kena kirakan balik berapakah angka untuk sebulan. Jadi 3,600 kamu bahagi dengan 12. Jadi kita dapat prabayar adalah RM300. Jadi di sini untuk satu bulan di belakang ni RM300 prabayar. Jadi untuk yang menjadi belanja atau semasa adalah sebanyak RM3,300. Yang ni akan menjadi sebagai belanja dalam tempoh semasa. Jadi bagaimana kita nak masukkan jawapan? Baik, yang terlibat dengan pelarasan adalah insurans. Jadi insurans ni debit belanja, masukkan di bawah belanja. Insurans kita letakkan jalan kira dulu. 3,600 kita tolakkan dengan 300. Maka sekarang belanja insurans berkurang menjadi RM3,300. Kemudian kita tengok yang prabayar. Prabayar adalah aset semasa. Tuliskan di bawah aset semasa. Insurans prabayar sebanyak RM300. Okay. Belanja dan hasil yang lain kita masukkan macam biasa tanpa sebarang pelarasan. Jadi belanja yang berikutnya adalah kadar bayaran. Kita masukkan semula angka soalan RM2,500 dan komisen dan sewa hasil tu masukkan di bawah hasil adalah akaun rugi. Komisen sebanyak RM1,500 dan sewa sebanyak RM5,000. Okay, itu kita ambil angka asal soalan sebab ia tidak melibatkan pelarasan. Okay, itu contoh yang ketiga, belanja prabayar. Ini adalah item yang kedua dalam pelarasan item akaun nominal. Contoh 4, hasil belum terima. Okay, ini adalah item yang ketiga dalam komponen pelarasan akaun nominal. Okay, petikan imbangan duga pada 31 Disember 2020. Ada 4 item macam tadi lah. Insurans dengan kadar bayaran adalah belanja. Komisen dan sewa adalah hasil. Okay, maklumat tambah yang pertama adalah yang paling direct sekali. Komisen belum terima RM100. Jadi keyword item asalnya adalah item komisen. Dia yang akan menerima pelarasan dalam imbangan duga adalah
Komisen ini kita warnakan komisen. Komisen belum terima. Maksudnya hasil belum terima untuk tahun semasa. Pelarasan yang kita perlu buat adalah kita akan menambahkan angka komisen tersebut dengan angka komisen di dalam imbangan duga. Jadi RM1.100 kita akan tambah dengan komisen belum terima sebanyak RM100. Dan pada masa yang sama, komisen belum terima itu sendiri adalah bersifat aset semasa di dalam penyata kedudukan kewangan. Itu ayat yang paling direct, komisen belum terima RM100. Okey. Dan kita lihat ayat yang kedua. Komisen bulan Disember 2020 sebanyak RM100 belum dibayar oleh pembekal. Okay, bulan yang disebut sini bulan Disember 2020, masih lagi termasuk dalam bulan yang sama, bulan akhir tahun yang sama. RM100 belum dibayar oleh pembekal, maksudnya kita belum terima lah. Okay, dia kali ayat sikit lah kan. Jadi belum dibayar oleh pembekal bermaksud kita, kalau kita baca di pihak kita belum terima. Jadi sini juga bermaksud terdapat komisen belum terima sebanyak RM100. Okay, ataupun dia bagi ayat yang macam nombor 3 tu. Perniagaan menerima komisen RM100 setiap bulan yang akan dikreditkan oleh pembekal ke akaun bank perniagaan pada setiap 5 hari bulan berikutnya. Bermaksud macam ni. Komisen untuk bulan Disember hanya akan diterima oleh perniagaan pada 5 hari bulan Januari 2021. Nah, ini yang Disember 2020 punya komisen hanya akan diterima pada 5 hari bulan Januari 2021. Bermaksud yang RM100 yang bulan Disember ni setakat 31 Disember 2020 masih lagi belum diterima oleh perniagaan. Maka yang ini pun kita akan faham sebagai komisen belum terima sebanyak RM100. Jadi kita nak masukkan dalam jawapan. Okay, untuk item komisen itu sendiri, yang pertama adalah kita masuk di bawah accountology sebagai hasil komisen. Kita tulis semula jalan kira dulu. 1,100 angka dalam imbangan duga, kita akan tambah dengan RM100. Komisen belum terima. Jumlah hasil komisen sekarang menjadi RM1,200. Dan yang kedua dalam penyata kedudukan kewangan, kita nak masukkan ayat maklumat tambahan ni. Okay, komisen belum terima adalah aset semasa. Jadi di bawah PKK, aset semasa kamu tulis komisen belum terima sebanyak RM100. Untuk item yang lain yang tidak ada pelarasan, kita masukkan macam biasa. Okay, insurans, belanja yang pertama, insurans RM1,300. Okay, belanja berikutnya adalah kadar bayaran RM1,800. Dan lagi satu item, hasil sewa itu sebanyak RM3,000. Okay, 3 item ni semua kita ambil balik angka soalan, kecuali untuk komisen kita masukkan angka selepas pelarasan. Okay, itu adalah contoh yang keempat berkenaan dengan hasil belum terima. Okay, sekarang kita lihat pula contoh yang kelima, iaitu item hasil belum terperoleh. Ini adalah item keempat dalam senarai pelarasan akaun-akaun nominal. Kita lihat petikan imbangan duga yang diberikan. Kita ada 4 item, iaitu insurans dan kadar bayaran adalah belanja, dan komisen dan juga sewa adalah item hasil. Okay, maklumat tambahan yang pertama, ayat yang paling direct. Dimaklumkan bahawa terdapat sewa belum terperoleh sebanyak RM800. Okay, keyword dia di sini adalah perkataan sewa, hasil sewa. Hasil asalnya adalah hasil sewa, tapi dia ada sewa belum terperoleh. Jadi dalam imbangan duga, item yang akan menerima pelarasan adalah item sewa. Jadi kita warnakan item sewa dalam imbangan duga. Kita lihat pula apakah pelarasan untuk sewa belum terperoleh.
Sewa belum terperoleh bermaksud ini adalah hasil sewa untuk tempoh yang akan datang. Jadi kita tidak lagi boleh mengiktiraf dia sebagai hasil tahun semasa. Bermaksud pelarasan di sini adalah kita akan menolak angka sewa dalam imbangan duga 4,000. Kita akan tolakkan dengan RM800. Ini sewa belum terperoleh bermaksud sewa tempoh akan datang. Ia tidak boleh diiktiraf sebagai hasil tahun semasa. Maka pelarasannya adalah kita akan menolakkan jumlah hasil kita. Yang kedua, sewa belum terperoleh itu sendiri adalah bersifat liability semasa. Okay, itu adalah ayat yang pertama. Contoh ayat pertama, ayat yang paling direct sekali. Kita lihat pula ayat yang kedua. Contohnya begini. Sewa yang diterima adalah termasuk sewa bulan Januari 2021 sebanyak RM800. Di sini dia menyebutkan bulan. Hasil sewa yang kita terima adalah termasuk sewa untuk bulan Januari tahun 2021. Contoh di sini, tarikh tempoh perakaunan kita tamat pada 31 Disember 2020. Jadi, sewa bulan Januari 2021 ini sudah pun melepasi tempoh semasa. Jadi, dia akan direkodkan sebagai sewa belum terperoleh. Maka ayat yang ni juga membawa maksud yang sama seperti ayat yang pertama, bahawa kita ada menerima sewa melebihi tempoh semasa, maka ia adalah sewa belum terperoleh. Okay, contoh yang ketiga, mungkin ayat boleh sebut macam ni. Sebahagian ruang kedai disewakan pada kadar RM800 sebulan. Okay, kedai disewakan pada kadar RM800 sebulan. Bermula, kita mula bagi sewa pada 1 September 2020. Okay, maksudnya 4,000 dalam imbangan duga tu, angka asal tu adalah hasil sewa yang kita berikan bermula pada 1 September dengan charge bulanan RM800. Jadi pertama sekali kita cuba kira berapakah dulu bilangan bulan sewa yang kita telah pun memberi sewa. Jadi kita ambil RM4,000. Kita akan bahagikan dengan sewa sebulan RM800. Jadi kita akan dapat di sini berapa bulan? 4,000 bahagi dengan 800, kita dapat selama 5 bulan. Jadi RM4,000 itu adalah sewa untuk selama 5 bulan yang bermula pada 1 September 2020. Jadi terlihat berapa bulan semuanya? 5 kan? Okay, kita start pada September, Oktober, November, Disember. Okay, yang ni 4 bulan ni masih lagi dalam tahun 2020. Jadi kita ni baru 4 bulan. 1, 2, 3, 4. Kita ada lagi 1 bulan. Januari. Yang ni dah masuk tahun 2021. Bermaksud yang bulan Januari di hujung tu adalah yang disebut sebagai sewa belum terperoleh. Dan kita pun dah maklum bahawa sebulan 800, jadi sewa belum terperoleh berjumlah RM800. Jadi kita kena tolak daripada angka hasil sewa dan juga dia diiktiraf sebagai liability semasa. Okay, itu ada 3 contoh ayat yang kamu boleh cuba fahamkan untuk item hasil belum terperoleh, cara-cara penyoalan di dalam soalan-soalan. Okay, masukkan dalam jawapan. Okay, hasil yang kita ada pelarasan hasil sewa. Jadi kita masukkan di bawah hasil dalam akaun rugi. Okay, sewa kita tulis semula angka kiraan tu 4,000 tolak dengan 800. Di sini kita dapat jumlah hasil sewa adalah 3,200. Okay, dah makin berkurangan. Yang kedua, sewa belum terperoleh itu sendiri kita akan masukkan dalam penyata kedudukan kewangan sebagai liability. Okay, kita masukkan item tu sekarang, sewa belum terperoleh sebanyak RM800. Okay, untuk item hasil dan belanja yang lain yang tidak ada pelarasan, kita masukkan seperti biasa. Insurans dan kadar bayaran itu adalah belanja. Kita masukkan insurans 3,200. Kemudian kita ada kadar bayaran 1,900. Dan hasil lagi satu kita ada di sini, commission itu sebanyak 1,700. Jadi yang cikgu gunakan pen biru tu semua yang tidak ada pelarasan. Di sini angka sewa sajalah yang kita masukkan.
angka selepas pelarasan. Okay, itu contoh yang kelima, hasil belum terperoleh, iaitu item terakhir dalam kategori pelarasan akaun nominal. Contoh yang keenam iaitu contoh tentang pelarasan susut nilai aset bukan semasa. Okay, ini sini contoh yang pertama. Kita lihat dulu petikan yang menduga. Kamu diberikan nilai kenderaan pada nilai kos dan juga perabot pada nilai kos. Begitu juga dengan dua angka susut nilai terkumpul kenderaan dan perabot. Jadi perkara pertama yang kamu kena faham, ini 2000 dan juga 800 ini adalah baki awal untuk susut nilai terkumpul kedua-dua aset ni lah. Jadi kita faham sebagai baki awal tahun. Itu baki pada 1 Januari 2020. Itu adalah susut nilai terkumpul yang telah pun dikenakan ke atas dua aset bukan semasa tersebut. Okay, dan kita ada maklumat tambahan. Kenderaan disusut nilaikan pada kadar 10% tahun atas kos. Keyword di sini adalah kenderaan susut nilai 10% tahun atas kos. Jadi item mana dalam Immenduga yang akan menerima pelarasan? Okey, item yang menerima pelarasan adalah susut nilai terkumpul kenderaan. Jadi kita warnakan item tersebut dan kita baca ayat yang kedua. Perabot disusut nilaikan pada kadar 10% tahun. Okey, susut nilai perabot pula kadar 10% tahun, tapi mengikut kaedah baki berkurangan. Jadi yang kedua ni, item yang akan menerima pelarasan adalah susut nilai terkumpul perabot. Jadi warnakan item tersebut dalam imbangan duga. Okay, bagaimana kita nak masukkan jawapan? Okay, yang pertama sekali, kamu masukkan dulu item kos kenderaan dan perabot dalam penyata kedudukan kewangan. Tersalin baliklah. Yang pertama sekali kita ada kenderaan 20,000, masukkan angka di laju kos. Begitu juga dengan perabot, masukkan angka kosnya RM8,000. Okay, kemudian kita buat pelarasan yang pertama dulu, ke pelarasan untuk susut nilai. Okay, ingat, susut nilai kenderaan ni adalah belanja. Kita terus pergi ke akaun untung rugi, masukkan di bawah belanja, kita tuliskan butirannya sebagai susut nilai kenderaan. Okay, butirannya adalah susut nilai kenderaan. Kita boleh tulis mula pengiraannya di sini. Okay, apakah rumus untuk kaedah garis lurus? Itu peratus susut nilai, itu 10% seperti soalan. Kita akan darabkan dengan kos kenderaan, iaitu RM20,000. Jadi untuk susut nilai kenderaan 10% darab dengan RM20,000, kita akan dapat sebanyak RM2,000. Okay, itu belanja susut nilai tahun semasa. Okay, terus kamu selesaikan di dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, RM2,000 angka yang awal tahun, kita akan tambah dengan RM2,000 angka pengiraan yang sebentar tadi. Jadi dalam penyata kedudukan kewangan, lajur susut nilai terkumpul untuk kenderaan, kamu masukkan angkanya sebanyak RM4,000. Okay, apakah pengiraan nilai buku? Kita kena ambil kos dan kita akan tolak dengan susut nilai terkumpul. Jadi nilai buku untuk kenderaan sekarang ni menjadi RM16,000. Ingat rumus kat bawah ni, kos kamu akan tolak dengan susut nilai terkumpul, kamu akan dapat nilai buku. Okay, kita dah selesai untuk pengiraan susut nilai kenderaan. Okay, sekarang ni kita selesaikan pula susut nilai untuk perabot. Okay, mengikut kaedah baki berkurangan. Seperti tadi, yang pertama sekali kita masukkan item belanja dalam akaun untung rugi, susut nilai perabot, dan kita masukkan pengiraan, kadarnya sama 10%, tapi sekarang ni apakah rumus untuk kaedah baki berkurangan? Ia adalah peratus didarabkan dengan nilai buku. Jadi di belakang ni kita ambil balik nilai kos perabot RM8,000, kita akan tolak dengan RM800. Jadi untuk nilai buku di belakang ni, kamu akan dapat angkanya adalah RM7,200. Jadi untuk pengiraan susut nilai perabot 10%, kamu akan darab dengan RM7,200. Di belanja susut nilai perabot, kamu dapat RM720. Okay, jadi kita selesaikan pula dalam penyata kedudukan kewangan. Kita lihat balik dalam Immenduga, kita ada baki awal susut nilai terkumpul perabot 800. Yang ni kamu akan tambah dengan 720.
Jadi kamu akan masukkan dalam penyata kedudukan kewangan. Susut nilai terkumpul untuk perabot adalah sebanyak RM1,520. Di sana kamu akan kirakan nilai buku untuk perabot. Jadi kos tolak dengan SNT, RM8,000 tolak dengan RM1,520. Jadi untuk perabot nilai bukunya sekarang adalah RM6,480. Di langkah terakhir, kamu akan jumlahkan kedua-dua nilai buku untuk kenderaan dan juga untuk perabot. Jumlah kedua-duanya sekarang ini berjumlah RM22,480. Itu cara untuk kamu menyelesaikan pelarasan susut nilai yang paling asas dalam akaun rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Contoh yang ketujuh, susut nilai aset bukan semasa. Contoh yang kedua, lihat petikan imbangan duga. Kenderaan kos adalah pejabat kos RM50,000 dan juga RM10,000, dan susut nilai terkumpul kenderaan dan juga susut nilai terkumpul pejabat masing-masing RM3,000 dan RM1,000. Seperti contoh sebelum ni, sedia maklum, RM3,000 dan RM1,000 ni adalah baki awal susut nilai terkumpul pada 1 Januari 2020. Itu adalah susut nilai terkumpul yang telah pun dikenakan kepada aset-aset tersebut pada tahun-tahun yang sebelum ini. Okey, maklumat tambahan. Kenderaan disusut nilaikan pada kadar 10% tahun mengikut kaedah ansuran tetap. Okey, digunakan di sini istilah kaedah ansuran tetap. Ini sebenarnya bermaksud kaedah garis lurus jugalah. Okey, nama yang lain adalah kaedah ansuran tetap. Jadi untuk ayat yang pertama ni, yang akan menerima pelarasan dalam imbangan luga adalah susut nilai terkumpul kenderaan yang kita warnakan. Kita baca pula ayat seterusnya, dia kata, nilai kos kenderaan termasuk sebuah kenderaan bernilai RM20,000 telah dibeli pada 1 Julai 2020. Dia kata ada kenderaan bernilai RM20,000 telah dibeli pada 1 Julai 2020. Ini bermaksud di nilai RM50,000 itu ada dua nilai lah, kenderaan lama dan juga kenderaan yang baru. Okay, ayat yang kedua, alta pejabat disusut nilaikan pada kadar 20% setahun atas nilai buku. Di sini digunakan istilah nilai buku. Jadi nilai buku ni bermaksud kaedah baki berkurangan. Okay, dia boleh gunakan istilah tu lah, nilai buku, menunjukkan bahawa kaedah baki berkurangan. Kita lihat pengiraan susut nilai yang pertama dulu untuk kenderaan. Okay, jadi macam tadi, kita masukkan dulu nilai-nilai kos kenderaan. Kenderaan kosnya RM50,000 dalam penyata kedudukan kewangan dan juga alatan pejabat. Masukkan nilai kos dulu RM10,000. Okay, sekarang kita akan selesaikan pengiraan susut nilai. Okay, dia adalah belanja. Jadi masukkan dalam akaun rugi di bahagian belanja. Butirannya adalah susut nilai kenderaan. Di sini kena buat pengiraan. Okay, sila buat pengiraan dengan berhati-hati kerana kita ada dua nilai aset bukan semasa di sini. Okay, nilai aset yang lama, kalau hitungan ni kita ada jumlahnya RM50,000, yang kita baru beli RM20,000, bermaksud aset yang lama adalah bernilai RM30,000. Ni kita kena buat dua pengiraan lah di sini. 10% mudarat dulu dengan RM30,000. Yang ini untuk pengiraan susut nilai kenderaan yang lama, kita akan tambah dengan pengiraan susut nilai kenderaan yang baru. Di kadar yang sama, 10%. Kita akan darab dengan nilai yang aset yang baru, RM20,000. Okay, tapi kita baru beli pada 1 Julai 2020. Jadi aset yang baru ni baru berusia 6 bulan. Jadi kita kena darab dengan tempoh masa, itu 6/12 untuk pengiraan susut nilai. Okay, jadi kita tengok balik. Yang depan ni 10% kali dengan RM30,000, itu kita dapat RM3,000. Yang belakang ni 10% kali dengan RM20,000, kita akan dapat RM2,000. Kita akan bahagi 2 untuk 6 bulan, kita akan dapat RM1,000. Jadi RM1,000 yang baru, RM3,000 yang lama. Jadi jumlah belanja susut nilai untuk kenderaan adalah
RM4,000. Kita masukkan dalam lajur belanja di situ. Dan kemudian kita selesaikan untuk susun yang terkumpul dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, sudah sedia ada RM3,000, kita akan tambah dengan RM4,000. Jadi dalam penyata kedudukan kewangan, susun nilai terkumpul kenderaan berjumlah RM7,000. Jadi kita tolak nilai buku dulu RM50,000, kita tolak dengan RM7,000. Kita akan dapat nilai bukunya sebanyak RM43,000. Okay, itu pengiraan belanja susun nilai kenderaan. Kena hati-hati sebab kita ada dua nilai kenderaan, yang lama dan yang baru dibeli. Okay, kemudian kita buat pula pengiraan yang kedua untuk alatan pejabat. Okay, masukkan dulu butirannya. Susut nilai alatan pejabat. Okay, yang ni kita kira macam biasalah. Menggunakan rumus kaedah baki berkurangan. 20% darab dengan kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Itu RM10,000. Kita tolak dengan RM1,000. Jadi kita akan dapat berapa belanja susut nilai untuk alatan pejabat. RM10,000 tolak RM1,000. Nilai bukunya adalah RM9,000. Jadi RM9,000 darab dengan 20%. Kita dapat RM1,800 belanja susut nilai alatan pejabat. Okay, langkah yang berikutnya selesaikan untuk penyata kedudukan kewangan. Okay, baki awal SNT RM1,000. RM1,000 tambah dengan RM1,800. Jadi dalam penyata kedudukan kewangan, di dalam lajur susut nilai terkumpul, kamu masukkan RM2,800 dan kamu akan tolak balik dengan nilai kos tu. Di nilai buku untuk alatan pejabat adalah sebanyak RM7,200. Akhir sekali kamu pun jumlahkan kedua-dua nilai buku tu. Jadi kita akan dapat sebanyak RM50,200 kedua-dua nilai buku untuk kenderaan dan alatan pejabat. Okay, itu contoh pengiraan susut nilai yang lebih advance sikit lah. Kita ada aset yang lama dan aset yang baru. Jadi kena ambil kira pengiraan secara berasingan. Dan yang di sini kamu alert dengan tempoh masa aset yang baru dibeli. Contoh yang ke-8 iaitu mewujudkan peruntukan hutang ragu. Kita lihat petikan imbangan duga. Diberikan item akaun belum terima RM5,000 dan juga hutang lapuk sebanyak RM200. Maklumat tambahan, peruntukan hutang ragu diwujudkan. Keyword di situ adalah perkataan diwujudkan pada kadar 5% atas akaun belum terima bersih. Okey, baik. Kalau yang pertama kamu kena ingat semula, hutang lapuk yang telah ada dalam imbangan duga ni bermaksud telah pun dibuat pelarasan. Okey, telah pun dibuat pelarasan untuk akaun belum terima. Jadi kamu tak perlu untuk menolak hutang lapuk 200 tu untuk kamu mengira peruntukan hutang ragu yang baru diwujudkan. Okay, macam mana kalau tak faham, kita tengok cara yang cikgu akan tunjukkan ni. Okay, mula-mula sekali kamu masukkan dulu butiran akaun belum terima di bawah aset semasa. Okay, akaun belum terima RM5,000. Ingatlah cikgu tak tolak dengan 200 terus masukkan RM5,000 saja. Okay, kemudian kita akan selesaikan pengiraan untuk peruntukan hutang ragu. Kita kira dulu dalam penyata kedudukan kewangan. Tolak dengan peruntukan hutang ragu. Kita boleh tunjukkan jalan kira di sini. Iaitu kita buat kurungan kat bawah ni. RM5,000. Okay, angka ABT. Kamu darab dengan 5%. Jadi RM5,000 darab dengan 5%. Kamu akan dapat sebanyak RM250. Di sana kamu akan tolak ABT, kamu akan tolak dengan peruntukan hutang ragu. Jadi ABT dalam penyata kedudukan kewangan sekarang ni kamu dapat RM4,750. Okay, kita baru wujud hutang ragu ni. Jadi hutang ragu yang diwujudkan bersifat belanja dalam akaun untung rugi. Okay, sekarang kita akan selesaikan pula akaun untung rugi. Okay, yang pertama sekali kita masukkan dulu itulah hutang ragu tersebut dengan nilai yang sama iaitu
RM250. Dan yang kedua, jangan lupa hutang lapuk yang ada dalam imbangan negara itu pun kita kena masukkan sebagai belanja jugalah. Jadi hutang lapuk RM200. Kalau di sini kamu lihatlah, untuk item hutang ragu, apabila pertama kali diwujudkan, angka di dalam penyata kedudukan kewangan dan juga angka dalam akaun rugi adalah sama kerana kita belum ada lagi baki lama peruntukan hutang ragu untuk kamu buat perbandingan dalam mengira belanja hutang ragu. Okay, itu contoh yang ke-8, itu mewujudkan peruntukan hutang ragu. Contoh yang ke-9 masih lagi berkenaan dengan peruntukan hutang ragu, cuma sekarang ini kita akan melihat bagaimanakah kamu untuk menyelesaikan pelarasan yang melibatkan pertambahan peruntukan hutang ragu. Okay, kita diberikan butiran dalam imbangan duga, akaun belum terima RM6,000, hutang lapuk sedia ada RM150 dan peruntukan hutang ragu sebanyak RM250. Ini yang kamu kena faham, ini adalah baki awal untuk peruntukan hutang ragu pada 1 Januari 2020. Okay, itulah baki peruntukan hutang ragu pada awal tahun, bermaksud itulah nilai peruntukan hutang ragu pada tahun lepas. Okay, maklumat tambahan, peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 5% atas akaun belum terima bersih. Okay, kita nak selesaikan soalan ni pula. Okay, yang pertama sekali, masukkan dulu butiran akaun belum terima dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, akaun belum terima sebanyak RM6,000. Okay, nampak yang ni pun macam contoh yang sebelum ni. Cikgu tak tolakkan hutang lapuk sedia ada sebab hutang lapuk dalam imbangan duga bermaksud dia telah pun ditolak daripada angka akaun belum terima tadi lah. Okay, kemudian kita nak selesaikan dulu peruntukan hutang ragu ni. Kita buat pengiraan di sini dalam penyata kedudukan kewangan. Tolak peruntukan hutang ragu. Tunjukkan jalan kira. Itu 5%, kita akan darab dengan RM6,000. Okay, 5% darab dengan RM6,000, kita akan dapat sebanyak RM300. Jadi sekarang ni 6,000 tolak 300, kamu akan dapat akaun belum terima bersih dalam penyata kedudukan kewangan ada sebanyak RM5,700. Okay, itu angka peruntukan hutang ragu dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, kita nak selesaikan pula dalam akaun untung rugi. Kita lihat balik, baki awal adalah RM250, yang kita baru kira seperti tadi adalah sebanyak RM300. Okay, yang lama RM250, yang baru adalah sebanyak RM300. Jadi di sini berlaku peningkatan dalam peruntukan hutang ragu. Jadi kita tengok angka 300 angka baru, kita akan tolak dengan 250 angka lama. Dia berlaku peningkatan sebanyak RM50 untuk peruntukan hutang ragu tahun semasa. Jadi bila berlaku peningkatan peruntukan hutang ragu, dia akan direkod sebagai belanja di dalam akaun untung rugi. Jadi kita selesaikan pula dalam akaun rugi. Kita tulis di sini hutang ragu sebagai belanja. Boleh ambil angka pengiraan tu RM300, angka baru tolak dengan RM250 angka lama. Jadi belanja hutang ragu adalah sebanyak RM50. Dan yang kedua, jangan lupa masukkan hutang lapuk yang sedia ada sebagai belanja berikutnya. Okay, hutang lapuk RM150. Okay, jadi di sini kita lihatlah kes untuk peningkatan peruntukan hutang ragu di segi angka-angkanya. Dalam penyata kedudukan kewangan kita masukkan angka yang kita darab. Okay, peratus kadar hutang ragu tu kita darab dengan angka akaun belum terima. Tetapi dalam akaun rugi kita masukkan angka perbezaan antara PHR lama dengan PHR baru. Jadi bila meningkat, ia akan dimasukkan sebagai belanja dalam akaun untung rugi. Okay, itu contoh yang ke-9,
merekod pertambahan peruntukan hutang ragu. Contoh yang ke-10 masih lagi tentang peruntukan hutang ragu. Sekarang kita akan belajar cara merekod pengurangan peruntukan hutang ragu. Okay, petikan imbangan duga. Akaun belum terima 4,500 baki. Hutang lapuk sedia ada 100 dan baki peruntukan hutang ragu sebanyak 300. Okay, macam contoh sebelum ni, RM300 ni adalah baki awal pada 1 Januari 2020. Okay, maklumat tambahan. Seorang penghutang ni bermaksud akaun belum terima, telah meninggal dunia dan hutangnya sebanyak 500 telah dihapus kira. Jadi ayat yang pertama ni kena faham, siapakah yang akan menerima pelarasan. Jadi sini keyword dah ABT tu, penghutang. Hutang yang dihapus kira ini merujuk kepada hutang lapuk. Jadi ayat yang pertama ni yang akan menerima pelarasan adalah akaun belum terima itu dan juga untuk hutang lapuk. Jadi kalau kita selesaikan ini dulu, apa yang berlaku? Untuk akaun belum terima, apabila berlakunya hutang lapuk, dia akan ditolak dengan hutang lapuk tersebut. Jadi ABT 4,500 akan ditolakkan dengan 500. Manakala hutang lapuk sedia ada 100 akan ditambah dengan hutang lapuk yang baru. Jadi kita selesaikan dulu yang tu. Masukkan jawapan dalam ruang di sebelah ni. Okay, yang pertama, masukkan dulu angka aset semasa untuk akaun belum terima. Di sini kena tulislah dia punya jalan kira tu. 4,500 tolakkan dengan 500. Jadi sekarang ni ABT bersih menjadi RM4,000. Dan yang kedua, hutang lapuk masukkan sebagai belanja dalam akaun untung rugi. Yang ni pun ada pelarasan di RM100 tambah dengan 500, maka belanja hutang lapuk sekarang menjadi RM600. Okay, kita selesai maklumat yang pertama dulu. Ingatlah, hutang lapuk, pelarasan hutang lapuk baru mendahului pelarasan peruntukan hutang ragu. Bila dah selesai buat pelarasan hutang lapuk baru kita selesaikan pula dengan pelarasan peruntukan hutang ragu. Okay, lihat ayat yang kedua. Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 5% atas akaun belum terima bersih. Jadi ini yang akan menerima pelarasan adalah item peruntukan hutang ragu. Okay, macam tadi, bila sampai ke item peruntukan hutang ragu, kamu kira terlebih dahulu dalam penyata kedudukan kewangan. Kita tuliskan butirannya, tolak peruntukan hutang ragu. Kita buatkan jalan kira di sini. Okay, 5% kadar peruntukan hutang ragu kamu akan darabkan dengan nilai ABT yang baru, iaitu RM4,000. Dan kita kena ambil nilai ABT yang telah pun ditolak dengan hutang lapuk baru. Jadi 5% kali RM4,000, kamu akan dapat peruntukan hutang ragu dalam penyata kedudukan kewangan adalah sebanyak RM200. Jadi RM4,000 kamu akan tolak dengan 200, ABT bersih dalam PKK dapat RM3,800. Okay, itu dah selesai dalam penyata kedudukan kewangan. Kita nak tengok pula angka dalam akaun untung rugi. Okay, balik kepada soalan ni. Angka lama PHR adalah 300. Angka yang baru kita kira seperti tadi adalah sebanyak 200. Okay, angka baru PHR adalah 200. Jadi perbezaannya adalah sebanyak 100. Tapi kalau kita lihat di sini, angka lama besar, angka baru lebih kecil. Ini berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu. Apabila berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu, dia akan direkodkan sebagai hasil dalam akaun untung rugi. Jadi kita selesaikan yang kedua ni. Dalam akaun untung rugi, di bawah hasil kamu tuliskan butirannya hutang ragu. Okay, boleh ambil jalan kira tu. 300 tolak 200, masukkan sebagai RM100 hasil untuk hutang ragu. Pengurangan peruntukan hutang ragu. Okay, jadi sini kamu lihat semula
Dalam penyata kedudukan kewangan, kita masukkan angka peruntukan terugi kita darab tu, 5% darab dengan 4,000. Dalam akaun terugi, kita masukkan perbezaan antara hutang ragu yang lama dengan yang baru. Disebabkan berlaku pengurangan, maka kita masukkan sebagai hasil dalam akaun untung rugi. Okay, itu contoh yang ke-10, merekod pengurangan peruntukan hutang ragu dalam penyata kewangan. Kita sambung dengan contoh yang ke-11, iaitu pelarasan hutang lapuk terpulih. Kita lihat imbangan duga. Kita berikan akaun belum terima 4,200, tunai 500 dan overdraft bank baki kredit 2,500. Okay, maklumat tambahan. Waris seorang penghutang. Penghutang ni adalah akaun belum terima. Yang hutangnya telah dihapus kira sebelum ini. Okay, hutang telah dihapus kira sebelum ini, telah menyerahkan cek. Telah menyerahkan cek untuk menyelesaikan hutang lama sebanyak RM1,000. Jadi, apabila seorang ABT yang telah pun dihapus kira hutangnya sebelum ini, sama ada dia sendiri datang ataupun warisnya datang untuk menyelesaikan hutang yang lama itu, maka butiran ini kita panggil sebagai hutang lapuk terpulih. Jadi siapakah yang akan mendapat pelarasan? Kesilapan yang selalu murid-murid buat adalah menyatakan bahawa yang akan menerima pelarasan adalah akaun belum terima. Sebenarnya yang menerima pelarasan yang pertama, kita lihat bagaimanakah cara waris ABT tersebut datang untuk membuat pembayaran, sama ada dia membayar menggunakan tunai ataupun dia membayar menggunakan cek. Jadi di contoh ni dia membayar menggunakan cek. Di pelarasan yang pertama akan dibuat kepada butiran bank. Manakala pelarasan yang kedua adalah berkenaan dengan hutang lapuk terpulih itu sendiri. Dia adalah butiran baru. Okay, ini adalah butir baru yang bersifat hasil dalam akaun untung rugi. Jadi bagaimana nak masukkan jawapan? Yang pertama sekali terlihat dalam akaun terugi. Okay, hutang lapuk terpulih itu adalah hasil, dimasukkan sebagai hasil. Hutang lapuk terpulih sebanyak RM1,000. Okay, kemudian untuk item-item yang lain, okay, diandaikan akaun belum terima tidak ada pelarasan yang lain, maka kita just masukkan semula angkanya. Akaun belum terima 4,200. Okay, kemudian kita ada tunai 500. Okay, sekarang ni kita nak buat pelarasan untuk bank. Bank berbaki kredit, bermaksud bank dalam soalan ni dia adalah berbaki sebagai item liability. Okay, bank baki kredit maksudnya bakinya adalah negatif lah. Negatif 2,500. Okay, kita terima cek maka tambah 1,000. Maka baki bank sekarang ni masih lagi overdraft. Dia masih lagi di bawah liability semasa. Masukkan sebagai 1,500 tetapi di bawah liability semasa. Okay, itulah pelarasan untuk hutang lapuk terpulih. Dia adalah hasil dalam akaun terugi. Dan jangan kamu tersilap untuk memberi pelarasan kepada akaun belum terima. Pelarasan yang lagi satu sama ada untuk tunai ataupun untuk bank, bergantung kepada cara pembayaran dibuat oleh akaun belum terima tersebut. Itu contoh yang ke-11, hutang lapuk terpulih. Contoh yang ke-12, contoh terakhir, itu pelarasan berkaitan dengan pinjaman bank. Kita lihat imbangan duga, diberikan pinjaman bank berjumlah RM30,000 berbaki kredit dan faedah pinjaman bank RM1,500. Perkara yang kamu kena faham, yang pertama sekali, faedah pinjaman bank yang sudah ada dalam imbangan duga bermaksud ini adalah nilai yang sudah dibuat pembayaran. Yang kita sudah buat pembayaran kepada pihak bank adalah sebanyak RM1,500. Kemudian maklumat tambahan memberitahu kita pinjaman bank adalah berkadar faedah 4% setahun dan akan matang pada 31 Disember 2023. Sekarang ni soalan kita pada 31 Disember 2020. Jadi pinjaman bank ni akan matang lagi 3 tahun lah kalau kita bilang tu.
2021, 2022, 2023. Dia akan matang lagi 3 tahun. Kemudian, maklumat berikutnya, pinjaman ini bermula pada 1 Januari. Dia mula dibuat pada 1 Januari dengan jumlah asalnya adalah RM50,000. Jadi jumlah pokok asal pinjaman ini adalah RM50,000. Yang dalam imbangan duga ni adalah baki yang masih belum kita selesaikan pada tarikh sehingga 31 Disember 2020. Jadi kita nak masukkan jawapan ni macam mana? Pertama sekali yang akan menerima pelarasan yang tersirat di sini adalah faedah. Faedah 4% tu. Yang ni akan ada pelarasan. Yang pertama sekali kamu kena masukkan sebagai belanja. Faedah pinjaman bank ni adalah belanja dalam akaun untung rugi. Kita tuliskan item tu. Faedah pinjaman bank. Kita buat pengiraan kadarnya 4% tahun. 4% tahun. Kita akan darab dengan jumlah asal pinjaman tu lah. RM50,000. Jadi faedah setahun yang patut kita bayar adalah sebanyak berapa? 4% darab dengan RM50,000. Yang kita patut bayar setahun adalah sebanyak RM2,000. Faedah yang sepenuhnya setahun adalah RM2,000. Jadi di sini kita lihat angka dalam imbangan duga 1,500. Angka yang sepatutnya adalah sebanyak RM2,000. Jadi ada perbezaan sebanyak RM500. RM2,000 ni yang sepatutnya dibayar setahun. RM1,500 yang sudah dibayar. Jadi kita ada RM500. Ini bermaksud faedah pinjaman yang kita belum lagi buat pembayaran, maka kita akan masukkan di bawah liability semasa. Kita ada sini faedah pinjaman bank belum bayar. Itu sebanyak RM500. Kita selesai untuk pelarasan faedah pinjaman bank. Sekarang ni bagaimana pula kamu nak masukkan butiran pinjaman bank itu sendiri? Kita dah lihat tadi, pinjaman bank ni akan matang selama 3 tahun. Kamu kena faham balik maksud liability semasa dan juga liability bukan semasa. Liability semasa, hutang yang akan matang dalam tempoh 1 tahun ataupun kurang. Liability bukan semasa bermaksud hutang yang akan matang dalam tempoh melebihi 1 tahun. Jadi pinjaman bank itu berbaki RM30,000 akan selesai dalam masa 3 tahun. Di RM30,000 kita bahagi dengan 3 tahun. Jadi setahun akan dibayar balik sebanyak RM10,000. Jadi cara untuk masukkan dalam penyata kedudukan kewangan, maka pinjaman ini akan dipecahkan kepada 2. Sebahagiannya akan masuk di bawah liability semasa. Pinjaman bank. Dalam liability semasa kita akan masukkan sebanyak RM10,000, iaitu jumlah yang kita kena bayar dalam masa setahun yang terdekat ini. Manakala dalam liability bukan semasa, pinjaman bank akan dimasukkan sebanyak RM20,000, iaitu baki jangka masa panjang. Jadi pinjaman bank ini dipecahkan kepada RM10,000 sebagai liability semasa, RM20,000 sebagai liability bukan semasa. Itu cara persembahan untuk pengiraan faedah pinjaman bank dan juga persembahan untuk faedah pinjaman bank itu sendiri dalam penyata kedudukan kewangan. Setakat itu saja penerangan cikgu untuk contoh-contoh pelarasan utama dalam penyata kewangan dengan tunggal ataupun perkongsian. Maka cikgu harap penerangan cikgu boleh memberi manfaat kepada kamu dan selamat belajar. Semoga kamu boleh faham dengan lebih baik selepas ini. Terima kasih semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.